Baiklah, kita kembali lagi ke dalam rancangan Rampai Pagi mengikuti satu segmen yang dinantikan ramai. Segmen pembangunan masyarakat. Kita akan bersama dengan narasumber kita yang mulia Muhammad Ashmer bin Imtiaz Ahmad, merupakan seorang pegawai pembangunan masyarakat, membawakan tajuk operasi penghantaran catuan makanan home quarantine individuals. Beliau sudah pun hadir di studio ketika ini. Jadi bagaimana? Baiklah penonton, apa kata kita terus saja sapa tetamu yang kita jemput ke studio Rampai Pagi untuk hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Muhammad Ashmer Imtiaz Ahmad ya. Apa khabar hari ini? Alhamdulillah baik. Apa khabar tuan? Alhamdulillah. Kami berada dalam keadaan sihat walafiat. Sehat sejahtera, ceria hendaknya. Dan ini pun cukup teruja hari ini sebab memang dinanti-nantikan topik yang akan kita bawakan kepada audio penonton hari ini mengenai dengan catuan ya. Catuan makanan home quarantine individuals. Jadi memang masa ini cukup sinonim lah apabila dalam keadaan negara mengawal penularan wabak COVID-19, jadi ada yang terkena positif cases dan sebagainya, terpaksa stay at home, kena isolation dan sebagainya. Jadi memang sering kita dengar mengenai dengan penghantaran catuan makanan. Dan hari ini kita akan mengupas lagi, kita akan bercerita, akan cuba memahami lagi mengenai dengan perkara ini. Dan untuk itu barangkali Azmira, untuk permulaan, apa kata mungkin berikan peluang pada Azmir untuk mukadimah, untuk memperkenalkan diri Azmir dulu sebelum tadi bercerita lebih panjang lagi mengenai dengan projek ini. Silakan. Okey, alhamdulillah, terima kasih tuan dan puan untuk manggil saya pada pagi ini untuk segmen pembangunan masyarakat. So nama saya Muhammad Ashmer. Saya adalah seorang daripada JAPIM, Jabatan Pembangunan Masyarakat, yang mana during this pandemic saya telah diamanahkan untuk menjadi salah seorang ketua pusat catuan makanan ya, yang mana kami menghantar catuan makanan kepada orang-orang yang menjalani kuarantin di rumah masing-masing dan juga mereka yang positif tetapi level yang rendah yang kena suruh untuk isolasi di rumah mereka masing-masing. So tu antara experience during this pandemic ini dan juga saya adalah seorang daripada sukarelawan belia juga. So ya, sukarelawan belia dan juga JAPIM. Banyak peranannya. Alhamdulillah. Jadi kelulusan bercakap mengenai dengan JAPIM ni tuan akan bertanya arah kita, apakah peranan JAPIM? Mungkin kita boleh berigakan, boleh ceritakan kepada orang ramai terutamanya penonton Rampai Pagi untuk hari ini, peranan JAPIM semasa penularan wabak COVID-19. Okey, alhamdulillah. Salah satu peranan JAPIM yang telah diamanahkan oleh Kerajaan Kepada Yang Maha Mulia adalah untuk penghantaran catuan makanan. So sebelum kami go into the deep of catuan makanan ini, pada mulanya gelombang kedua COVID-19 daripada bulan Ogos kalau tidak silap, Ogos 2021, catuan makanan yang dihantar kepada individu-individu menjalani kuarantin adalah dua ya, satu pack meal dan juga kedua adalah makanan kering. So pack meal was para vendor-vendor tertentu, tapi untuk sebulan sahaja. Selepas itu JAPIM take over semua penghantaran catuan makanan ini, yang mana semuanya adalah makanan kering sahaja. So peranan JAPIM adalah menghantar catuan makanan ke 4 daerah. So benda ini berterusan daripada 11 Ogos 2021 hingga pada hari ini, Joy. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ingin mungkin dapat dikongsikan lagi ya. Apa sahaja catuan makanan yang diagihkan ni? Mungkin Dini kan tahu ada kinda makanan favoritnya ni termasuk dalam catuan makanan atau bagaimana? Catuan makanan yang diagihkan oleh pihak JAPIM adalah makanan asasin ya. Kebanyakannya macam beras, gula, telur, minyak masak, Indomie, roti dan juga minuman panas. So makanan-makanan ini it's not like macam lavish. It's something yang boleh it's enough untuk tempoh period of quarantine itu. So that orang-orang yang quarantine ni at least ada daripada orang dia dapat keluar rumah, with runners pun that time mungkin ada yang quarantine, ada yang apa, with the cases banyak-banyak itu. So it was an initiative kerajaan untuk berikan certain package yang mencukupi tempoh quarantine diorang itu. Alhamdulillah. Sebenarnya ini adalah sebahagian daripada usaha pihak kerajaan. Kita ni sepatutnya bersyukur ya penonton menjadi rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam. Apabila macam tadi tahu kerajaan kita ni indah camah matanya orang. Apabila rakyat ataupun penduduk mengalami kesukaran, kerajaan ataupun terutamanya daripada agensi-agensi tertentu. Contohnya contohnya saja hari ini kita dapat mendengar daripada JAPIM. JAPIM memiliki peranan yang cukup besar sekali dalam sama-sama membantu meringankan lagi kesusahan. Sudah jadi dalam kuarantin dan sebagainya, akan diberi makanan pack food dan sebagainya. Jadi soalan yang seterusnya mungkin dapat kami tanyakan kepada kita, it appears like barang ini memang memerlukan usaha yang berterusan. Bukan senang lah bila kita dengar kalau dari segi penghantaran makanan ini ramai
ya, makanan ramai orang yang akan menerima catuan makanan dan sebagainya. Jadi kalau kita boleh terangkan siapa saja yang terlibat, adakah JAPIM memainkan peranan secara bersendirian ataupun ada lagi pihak-pihak yang lain yang tertentu yang membantu, dan juga soalan kedua barangkali kalau macam mana proses untuk memohon mendapat bantuan ini, silakan. Okey, first thing first, bukan JAPIM saja, JAPIM kirakan the lead of the project ini, of the operasi ini, yang di-co-lead oleh sukarelawan belia dan juga dibantu oleh agensi-agensi kerajaan yang terdiri daripada kementerian-kementerian, jabatan-jabatan dan juga sektor-sektor swasta dan persatuan-persatuan NGO seperti Majlis Belia Brunei, Program Khidmat Bakti Negara PKBN, Persatuan Pengakap Scout Brunei, even BSP dan juga orang-orang persendirian. So everybody came as a whole of a nation approach untuk menengani penghantaran ini. Pasal kalau dilihat listing yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan adalah banyaklah. Kalau JAPIM sahaja benda ni maybe impossible to do. So it was great to see a whole of a nation approach datang untuk berganding bahu untuk menjayakan penghantaran catuan makanan ini. Whereas soalan kedua tuan tadi mengenai proses, sejak bermulanya quarantine order, perintah kuarantin melalui Bruhel, so para individu yang menerima perintah kuarantin terlebih dahulu perlu menempah request catuan makanan melalui Bruhel. Sudah mereka request catuan makanan, pihak MOH akan ekstrak daripada Bruhel dan memberikan kepada pihak JAPIM, di mana pihak JAPIM bekerjasama dengan sukarelawan belia membuat filtering of the list untuk nada avoid duplication, supaya nada duplikasi antara list harian ni, list semalam, list kemarinnya. Dan selepas filtering dibuat, ada tim pasukan yang membuat calling untuk memastikan alamat dalam listing adalah lurus, jumlah individu dalam rumah adalah betul dan juga tempoh kuarantin mereka adalah betul lah. Kadang-kadang orang salah type, salah apa. So untuk memastikan itu lurus, selepas calling dibuat, ada satu tim lagi membuat sorting routing. So diorang ini buat macam satu kampung saja ataupun beberapa kampung yang berdekatan, dan ada another tim membuat packing of catuan-catuan mengikut package yang telah ditentukan oleh pihak JAPIM. So macam package A ni adalah untuk seorang hingga 2 orang sahaja dan sebagainya. Dan finally ada tim deployment yang mana mereka akan ikut routing yang telah disediakan dan menghantar dalam sebuah kereta dalam 8 buah rumah ke 12 buah rumah mengikut package. Kalau banyak, so number of houses dikurangkan. Jadi bukannya usaha seorang. Bukan. Nampak is a Luar biasa sekali whole nation approach. Jadi kalau boleh barangkali Nadira boleh tanyakan tuan, kalau secara kasar lah barangkali berapa ramai yang terlibat dalam proses penghantaran ini? Kalau didengar tadi pada apa yang diberitahu, ada yang tukang yang membuat panggilan, memastikan alamat betul dan sebagainya. Jadi kalau boleh kita berikan sedikit idea lah secara keseluruhannya berapa ramai yang terlibat. Okey, sebelum itu let me kongsikan alhamdulillah dengan usaha pelbagai agensi kami mempunyai 5 pusat catuan So 5 pusat, 2 di daerah Brunei Muara, 2 di Belait dan 1 di Tutong. So each pusat depending size tempat itu, pasal because of the BCP indah boleh ramai je dalam satu dewan. So secara purata manpower dalam sehari adalah sebanyak 200 orang di all the 5 center. So 200 orang ini ada yang mengikut shift, ada yang mengikut hari ini ia datang, esoknya ini datang. So kita ni pun ada BCP regardless of the operation, BCP dan SOP kami masih mematuhi. Jadi amat luar biasa sekali walaupun kita ni sama-sama ingin berganding bahu dengan kerajaan, SOP tetap kita ni patuhi. Dan ini juga setiap daripada individu memainkan peranan masing-masing. Ada yang membuat panggilan, ada yang membuat deployment dan sebagainya. Tapi mungkin dapat tuan kongsikan, kalau dari segi kelayakan untuk menerima catuan makanan ini, adakah ada beberapa syarat atau untuk layak mendapat catuan makanan ini? Dan mungkin jadi persoalan juga, kalau bagi mereka yang terjejas ataupun kurang kemampuan, adakah mereka pun terkandung juga ni di dalam list kelayakan untuk mendapat catuan makanan ini? Bagaimana tuan? Okey, untuk operasi home quarantine individual, catuan makanan hanya kepada mereka satu yang menerima perintah kuarantin, ya first contact, secondary contact ataupun yang positif di rumah, dan yang membuat tempahan melalui Bruhel walaupun ia ada quarantine order, kalau ia indah membook, indah tersenarai dalam listing yang diberikan kepada pihak JAPIM so diorang mesti satu menerima perintah kuarantin, kedua adalah booking dalam Bruhel.
bagi soalan puan tadi mengenai orang-orang yang terjejas, alhamdulillah satu inisiatif daripada Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan adalah untuk membuka satu platform di mana orang ramai boleh memberikan sumbangan mereka, iaitu Center Donation Drive yang masih operasinya right now pun di parking VIP Stadium Negara Hasna Bolkiah. Yang drive-thru. Yes, yang drive-thru. Yep. So until now orang ramai boleh memberikan sumbangan, dan dialu-alukan orang ramai untuk memberikan sumbangan di sana, dan bagi mereka yang masih memerlukan sumbangan catuan ini, bolehlah memohon melalui talian kebajikan 141. 141. Jadi kalau dapat diceritakan lagi, dapat diterangkan kepada penonton hari ini mengenai dengan drive-thru ni, macam mana penerimaan orang ramai, sambutan orang ramai dari segi untuk menderma, menghulurkan bantuan dari drive-thru ni? Alhamdulillah, it's really positive daripada orang ramai. So alhamdulillah, almost setiap hari memang ada orang menyumbangkan. And benda yang diperlukan pasal ia laju habisnya adalah makanan dalam tin. So makanan dalam tin ini pasal ia tempoh yang panjang. So orang ramai baras, telur apa, we've been seeing that ramai yang masih menyumbangkan. And yang berkat hari Jumaat lah. Hari Jumaat adalah yang hari yang ramai tu. So ramai memberikan sumbangan, dan alhamdulillah dengan sumbangan habis kita dapat mengurangkan bebanan mereka yang terjejas, yang memerlukan bantuan ini. Dan kalau kita ni melihat sahaja dengan kita ni berdepan pandemik COVID-19 ini, banyak sebenarnya hikmah ataupun iktibar yang dapat kita ni ambil. Bertepatan sekali dengan tema Majlis Ilmu tahun yang lalu, COVID-19 satu iktibar. Tapi mungkin kalau tuan secara peribadi, apa iktibar pengalaman dari yang dapat dikongsikan melalui dengan kita ni berdepan dengan pandemik COVID-19 ini? Okey, mengenai pengalaman, apabila ada announcement dalam PC oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan mengenai boleh apply melalui BruHealth. Awal-awalnya pihak MOH sendiri yang menelpon setiap individu yang kuarantina, tapi sudahnya ada yang BruHealth. Listing yang diterima oleh pihak JAPIM masa first few days macam sehari 20 buah rumah, 30 buah rumah, dan benda tu okay, it was manageable. Sekali on the 15th of August masa start dengan BruHealth, listing yang diterima ngejut jadi 1,500. Malam 2,000. So it was setiap hari 1,000. So it was something for us that time macam impossible tadi untuk membuat. But dengan adanya proper planning, proper BCP, kerjasama of the whole of a nation approach, alhamdulillah benda yang nampak mustahil dibuat, benda tu berjaya dibuat dalam beberapa minggu ke sebulan lebih. So it shows that dengan adanya kerjasama whole of a nation approach ini, I think the best pengajaran will be we are heading the right way for Wawasan Brunei 2035. Betul. Bertepatan sekali dengan ungkapan if you want to go fast, you go alone. If you want to go far, you go in a team. Macam itulah sedikit sebanyak. Jadi dan apa yang dapat kita pelajari sebenarnya ada penonton rakyat kita ni negara Brunei Darussalam ni indah camah mata sama je dengan kerajaan kita ni. Tadi indah membiarkan kalau orang berada dalam keadaan kesusahan dan sebagainya. Dan yang kita ni dapat perolehi juga daripada perkongsian tadi ialah kebanyakan daripada mereka yang ditugaskan ini seramai 200 orang sehari. Dalam sehari 200 orang bukan satu jumlah yang kecil. 200 orang, dan kebanyakannya juga adalah terdiri daripada golongan volunteer, sukarelawan. Alhamdulillah ramai masih orang kita ni, rakyat kita ni yang sudi menghulurkan tenaga, yang sama-sama membantu kerajaan, sama-sama membantu negara dalam mengekang penularan wabak COVID-19 di negara kita. Sebenarnya kalau kita ingin melihat frontliner bukan sahaja mereka yang bekerja di hospital sebagai doktor dan jurawat dan sebagainya, tapi inilah yang jarang kita ni fokuskan. Mereka yang sukarelawan mau menghulurkan tenaga dan masa tanpa ada imbalan apa-apa pun. Ini sebenarnya yang kita diperlukan. Ia memerlukan satu keikhlasan yang tidak dapat diukur kerana tidak imbalan, tapi masih ingin berganding bahu dengan kerajaan bagi mengekang COVID-19. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Kalau kami lihat juga tadi analisa perkataan sukarelawan, ia suka dan rela, bukan terpaksa, bukan di atas imbalan. Jadi saya pun sering teringat macam dulu pernah dikongsikan oleh rakan setugas penyampai daripada daerah Tutong rasanya Majdi pernah mengongsikan kalau Indah dapat jadi sukarelawan, jangan jadi orang melawan.
Jadi mungkin ada penonton yang menyaksikan sampai pagi hari ini, syoknya aku mau ikut sama-sama mau volunteer. Macam mana akan meng-call JAPM, macam mana akan call Azmir apa semua. Tapi memang ada kriteria-kriteria tertentu. Bukannya Tani terus membagikan orang untuk menjadi sukarelawan, ada lagi kriterianya. Jadi kalau tabis kita ini dapat menjadi sukarelawan secara nyerang fizikal berada di sana dan sebagainya, tapi Tani boleh menyumbang dari segi yang lain. Dan dari jangan segi melawan. buah fikiran dan jangan melawan, patuhi SOP. Itu peranan Tani yang terbesar sebenarnya. Betul sekali. Jadi ribuan terima kasih ya kami ucapkan kepada Tuan Ashmir. Puan, kalau Puan okey, saya ingin menyampaikan adalah ambil peluang ini untuk menyampaikan terima kasih saya kepada Noah. So mengambil peluang ini untuk menyampaikan ribuan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibatnya, iaitu mulai daripada pihak MOH yang memberikan listing setiap hari kepada kami, pihak N3C COVID-19 untuk memberikan manpower dan juga kenderaan coordination of the until bermulanya N3C COVID-19 until sekarang, kepada pihak-pihak yang terlibat daripada filtering, calling, sorting, packaging dan juga deployment yang bertungkus lumus untuk menjayakan operasi ini, kepada tim sukarelawan belia iaitu vokal-vokal dan juga para sukarelawan yang datang berkhidmat tanpa mereka dipaksa, dan datang sendiri ke depan untuk membantu negara masa negara memerlukan, dan finally kepada tim JAPM iaitu terdiri daripada ketua-ketua pusat dan juga tim procurement, penyelara store dan juga manajemen Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan untuk memberikan buah fikiran, tenaga dan kerjasama untuk menjayakan operasi kita yang masih berjalan hingga sekarang. Tapi alhamdulillah dengan jumlah-jumlah kes yang sudah kurang, we hope that Brunei will be free from COVID dalam masa yang terdekat. Luar biasa sekali dengan ramai. Itulah yang kita harapkan. Jadi sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih ya pada Tuan Ashmir berkesudian datang ke dalam rancangan Rampai Pagi untuk mengupas dengan lebih lanjut lagi mengenai dengan tajuk kita hari ini, operasi penghantaran catuan makanan home quarantine individuals.